Salam sejahtera, selamat tengah hari. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Jija Ahmad. Kita mulakan dengan laporan ini. Pemilihan bagi kerusi Majlis Pimpinan Pusat MPP serta 20 kerusi untuk Majlis Pimpinan AMK dan 20 kerusi untuk Majlis Pimpinan Wanita antara tumpuan Kongres Nasional ke-16 Parti Keadilan Rakyat PKR yang bermula hari ini. Ini adalah kali pertama Kongres diadakan dengan kehadiran penuh selepas tidak dapat berbuat demikian tahun lepas susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3 yang dilaksanakan kerajaan bagi mencegah penularan pandemik COVID-19. Untuk laporan lanjut, kita bersama dengan Firdaus Azil. Firdaus, mungkin anda boleh teruskan dengan butirannya. Okey, baik, terima kasih Gigi. Di Bukit Jalil seperti yang Gigi maklumkan, berlangsungnya dua kongres serentak sayap Parti Keadilan Rakyat di mana Kongres Wanita telah dirasmikan oleh bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, manakala Kongres Angkatan Muda Keadilan telah dirasmikan oleh Setiausaha Agung Parti iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution Abdullah, yang mana dalam ucapannya Datuk Seri Saifuddin juga menegaskan bahawa pentingnya untuk AMK menerapkan disiplin organisasi. Dan untuk kita lebih memahami intipati ucapan itu, saya ingin bersama dengan Ketua AMK yang baru dilantik iaitu Encik Adam Adli. Pertamanya tahniah kerana telah menjadi Ketua Angkatan Muda Keadilan bagi sesi 2022-2024. Dan kalau boleh saya nak bertanya tentang intipati ucapan yang disampaikan oleh Datuk Seri Saifuddin, yang mana beliau menerapkan pentingnya untuk memegang disiplin organisasi. Mungkin Encik Adam boleh kupaskan sedikit. Terima kasih Firdaus atas ucapan tanya. Sekarang adalah giliran untuk ucapan dasar oleh Ketua Angkatan Muda Keadilan yang masih lagi memegang jawatan, Saudara Akmal Nasir. Pagi tadi kita sudah pun mendengar ucapan perasmian oleh Setiausaha Agung Datuk Saifuddin Nasution, dan yang betul memang ditekankan adalah kali ini disiplin dalam organisasi, yang mana beliau menyentuh soal ketertiban, soal adab dan juga soal menjaga hubungan antara anggota. Dalam membuat keputusan harus berpegang kepada semangat kolektivisme. Iaitu pembuatan keputusan haruslah tidak dibuat hanya oleh seorang diri. Sebaliknya adalah melalui musyawarah, melalui sebuah kolektif, pembuatan keputusan bersama oleh semua segenap pimpinan parti. Ini terguna pakai kepada semua, termasuk kepada Presiden sendiri. Dan keputusan sebegini apabila dibuat oleh parti secara bersama, maka ia harus dihormati, harus dipertahankan dan harus dibawa oleh bersama. Biarpun dalam mesyuarat ada ketidaksetujuan dan sebagainya, habis keputusan itu adalah hala tuju yang telah pun ditetapkan oleh parti. Itu antara intipati di dalam kerangka disiplin berorganisasi. Dan saya kira tema yang ucapan yang dibawa oleh Datuk Saifuddin tadi adalah bertepatan dengan keadaan semasa dalam parti, terutama pasca pemilihan, yang mana kita tahu kalau proses pemilihan ini selalunya memang akan berlangsung dalam keadaan yang sedikit tegang. Apatah lagi kita juga tahu pemilihan kali ini agak panjang prosesnya. Dan dengan proses pemilihan yang panjang serta sedikit sebanyak meletihkan, ia tambah lagi keadaan tegang antara anggota, terutama yang saling bertanding. Tapi bagaimanapun kita percaya dan kita yakin bahawa apabila sebaik sahaja selesai pemilihan, bila ada kepimpinan yang telah pun meletakkan satu aras berkait dengan disiplin organisasi, berkait dengan semangat kebersamaan, sesuai seperti misalnya bilalan yang digunakan, bedok lalu kiambang bertaut, air yang dipotong, air yang dicincang tak akan putus. Jadi itu semangat yang perlu diterap oleh setiap orang. Jadi sesiapa pun yang terpilih sebagai pemimpin, tanggungjawabnya adalah untuk menjaga semua orang, untuk berlaku adil dan juga untuk memastikan keutuhan dalam organisasi, juga memastikan ada disiplin
organisasi tersebut. Baik, kita tahu pemilihan Parti Keadilan Rakyat juga antara pemilihan ataupun proses parti yang menjadi tumpuan bukan sahaja ahli parti tetapi juga masyarakat, apatah lagi selepas Parti Keadilan Rakyat bersama Pakatan Harapan berjaya menjadi kerajaan persekutuan buat kali pertama. Tetapi kita juga tahu sepanjang proses pemilihan itu ada drama-drama ketegangan, malah Encik Adam juga menyebutkan ketegangan yang mungkin sedikit sebanyak jika tak ditangani boleh menyebabkan perpecahan. Dan kita tahu negara sedang akan menghadapi pilihan raya umum. Sebagai Ketua AMK sesi 2022-2024 yang baru, ada cabaran untuk Encik Adam untuk memastikan AMK khususnya bergerak di bawah satu kepimpinan yang sama. Jadi bagaimana strategi, bagaimanakah aspirasi Encik Adam untuk memastikan perkara itu berlaku? Untuk jaga terutama saya kebersamaan untuk memastikan masuk ke dalam pilihan raya umum yang akan datang, pasukan yang ditampilkan oleh Angkatan Muda Keadilan adalah pasukan yang bersatu padu, yang terhindar daripada perpecahan dalaman yang boleh merosakkan gerak kerja parti. Jadi antara pendekatan yang saya tekankan adalah pembuatan keputusan harus dibuat bersama-sama. Sebarang lantikan, misalnya di peringkat negeri yang secara teknikal ataupun secara tradisi ini adalah prerogatif Ketua Angkatan Muda Keadilan, tetapi lebih baik jika ia ini dibuat secara demokratik. Dengan kata lain, ada proses konsultasi, perbincangan yang panjang dengan setiap cabang dan setiap negeri. Itu antara pendekatan untuk supaya apapun keputusan yang dibuat, ia adalah keputusan yang dibuat bersama-sama, bukan keputusan yang hanya dibuat oleh seorang diri. Yang ini bukan sahaja orang kata baru hari ini, selepas ucapan perasmian tadi baru kita nak ambil sikap yang begini. Ini adalah sikap yang sejak pada awal sudah pun saya orang kata sudah pun saya menyatakan daripada awal lagi bahawa style ataupun gaya kepimpinan saya adalah saya pastikan setiap orang, tak kira lah kalau di waktu pemilihan ini berbeza pihak dan sebagainya, itu tidak harusnya dipanjang-panjangkan. Saya ada soalan bonus untuk Encik Adam sementara kita masih ada masa. Encik Adam dikenali sebagai figura yang agak kontroversi dahulu. Kita ingat lagi waktu dahulu, waktu muda dahulu masih muda. Tetapi kini memegang jawatan dalam satu parti antara parti terbesar. Bagaimanakah ia akan mengubah Encik Adam sebagai seorang ahli politik yang bagaimana yang Encik Adam ingin jadi? Cukuplah saya jadi pemimpin yang berusaha untuk memastikan setiap yang dipimpin itu ada ruang dan ada suara ini didengari. Kita tak putus asa dengan siapa dan kita tidak kata judgemental. Kita tidak menghukum seseorang hanya berdasarkan label ataupun perkara yang tidak sepatutnya. Itu antara sikap yang saya akan ambil. Dalam arti kata lain, sesuailah kita ini parti keadilan. Jadi, perlu adil pada semua orang. Perlu jadi pemimpin yang impartial, perlu jadi pemimpin yang tak pilih bulu dan tidak meletakkan kepentingan sendiri di hadapan kepentingan parti. Baik, Encik Adam, terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat maju jaya untuk memimpin sayap Angkatan Muda Keadilan. Semoga kita akan berjumpa lagi. Ini adalah Encik Adam Adli, Ketua Angkatan Muda Keadilan bagi sesi 2022-2024 dan kita akan terus membawa perkembangan mengenai perjalanan Kongres kedua-dua sayap ini dari semasa ke masa yang akan saya kongsikan dalam buletin seterusnya. Silakan Gigi.